A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama dengan saya Ustaz Muhammad Arif Zaki di dalam daurah kitab Arba'in Nawawiyah ataupun hadis 40 Imam An-Nawawi, yang insya-Allah kita akan bersama-sama menerokai dunia hadis Nabi SAW sempena dalam program Maulidur Rasul yang dianjurkan oleh Masjid UTM bersama dengan kerjasama Pusat Tahfiz Darul Hafizin, yang insya-Allah kita akan sama-sama melihat pelajaran, pengajaran dan kita membumikan kesemua yang kita pelajari dari hadis ini untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Maka mudah-mudahan dengan usaha kita mempelajari dari hadis Nabi SAW akan bertambahlah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Justru kita menjadi umat Rasulullah yang dapat mengikuti Nabi dari segi akhlak, perbuatan, dan mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita semua juga di kalangan hamba-hambanya yang dikasihi dan dicintai insya-Allah di dunia dan di akhirat. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Karim, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, katakanlah, sampaikanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, iaitu ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nescaya dengan itu Allah Subhanahu wa taala, ya, kamu semua akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dari bacaan hadis ini menambahkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita menjadi di kalangan umat baginda yang mendapat kebaikan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti hadis yang pertama di dalam kitab ini, yang mana merupakan hadis yang sangat-sangat masyhur, namun ia memberikan pelajaran dan motivasi serta tazkirah bagi diri kita untuk sentiasa memperbaiki diri, bahkan hati kita semua. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Dalam hadis yang pertama ini, kita perhatikan ada sesuatu yang Nabi SAW ingin sampaikan kepada kita dan merupakan satu hadis yang sangat penting. Oleh sebab yang demikian, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan hadis ini sebagai hadis yang pertama dari 40 hadis dalam kitab ini, supaya kita semua dapat sentiasa memperbaiki niat pada diri dan hati kita. Makna dari hadis tadi ialah, satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab telah pun berkata bahawa dia mendengar daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu adalah berlandaskan ataupun dibalikkan kepada niat seseorang itu. Maka barang siapa yang berniat, disebutkan wa innama likulli imri'in ma nawa, ya, dan disebutkan dengan hal ini bahawa setiap satu amalan kita, ya, akan berbalik kepada niat kita. Maka sesiapa yang berhijrah, kata Nabi SAW, kerana ingin pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya, ataupun hijrahnya dengan niat kerana Allah dan Rasul, maka itulah yang dia akan dapati dan itulah dia akan sampai kepadanya. Manakala wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang berhijrah adalah kerana dunia serta sesuatu yang seumpama dengannya, awimra'atin yankihuha, ataupun kerana wanita yang dia ingin nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapat kepada apa yang dia niatkan, iaitu hijrahnya itu. Maka dari hadis ini, para penonton dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita ringkaskan bahawa baginda Nabi SAW sangat-sangat mementingkan untuk umat baginda, iaitu kita, memperbaiki hati kita setiap hari. Kerana apa? Daripada niat itu, maka ia akan menjadi kesan terhadap perbuatan kita. Disebabkan kita lihat, kata para ulama, niat itu bermaksud qasad ataupun tujuan hati.
dan juga iradah, iaitu kehendak hati. Maka dengan tujuan hati serta kehendak hati itu, terjadilah satu amalan ataupun satu pekerjaan. Maka dalam hadis tadi kita ketahui, seperti kata para ulama, ia telah pun dilafazkan Nabi SAW ketika berlakunya hijrah daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Masa tu ada sahabat-sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan ia adalah kerana perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu Nabi tidak keluar daripada Mekah selama 13 tahun kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Allah Taala perintahkan, ya Rasulullah, ya Muhammad, hijrahlah kamu. Maka ketika itulah Nabi dan sahabat berhijrah. Tetapi sebelum berhijrah, Nabi berpesan kepada para sahabat, ingat, hijrah kamu ini adalah bukan kerana dunia dan bukan kerana wanita yang ingin kamu nikahi. Kerana jika itu niat kamu, walaupun hijrah dalam keadaan bersusah payah, dalam keadaan penat dan jauh itu, kamu akan mendapati apa yang telah kamu niatkan sahaja. Maka sesiapa yang berniat untuk dunia, maka dunialah yang dia akan dapat. Tetapi niatlah sesuatu itu kerana Allah dan Rasul, maka perjalanan kamu, hijrah kamu itu menjadi sesuatu hijrah yang berpanjangan kebaikannya sampai ke akhirat. Beginilah diertikan Nabi SAW, supaya setiap daripada umat Rasulullah sentiasa memperbaiki hatinya setiap hari, di dalam pekerjaan, dalam perbuatan, dalam apa jua yang dilakukan, supaya hati mesti diniatkan lurus hanya kerana Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita bayangkan, perintah hijrah bukanlah perintah yang senang ataupun mudah untuk dilaksanakan, tetapi ia adalah perintah yang berat, yang memerlukan pengorbanan yang tinggi, hatta ia merupakan satu perkara yang sangat dipuji oleh Allah, sehingga sahabat-sahabat yang berhijrah, mereka digelar sebagai Al-Muhajirin dalam Al-Quran Karim, yang mana merupakan orang-orang yang telah mengorbankan harta, mengorbankan keselesaan hidup dunia semata-mata kerana Allah. Pun begitu, Nabi berpesan kepada para sahabat, jaga niat. Kerana apa? Kerana walaupun sebesar mana pun ibadah itu, kalau niatnya terpesong bukan kerana Allah dan Rasul, maka menjadi kerugian ibadah kita. Begitulah yang kita terjemahkan dalam hidup kita pada hari ini. Kerana hari ini kita mungkin tak berhijrah seperti Rasulullah, seperti sahabat-sahabat Nabi yang telah dilakukan 1400 tahun dahulu. Tetapi setiap hari dalam kehidupan kita, kita mesti melakukan hijrah. Iaitulah kita sering kena selalu berusaha memperbaiki hati dan diri kita. Sebagaimana Nabi SAW berpesan, iaitulah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah Ta'ala tidak pandang kepada hamba-hambanya pada jasadnya, iaitulah juga pada rupa parasnya, tetapi Allah Subhanahu Ta'ala walakin yanzuru ila qulubikum. Allah memandang kepada hati-hati kita, hati manusia. Maka Nabi SAW suruh kita sentiasa perbaiki niat kita dalam solat, niat kita dalam bekerja, niat kita dalam beribadah, supaya sentiasa diperbaiki dan diluruskan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang hakiki, yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Solat kita, solat yang diterima di sisi Allah. Cuba bayangkan, ada golongan yang mereka solat, tetapi mereka dihina oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'un, bila Allah Ta'ala menyatakan bagaimana orang-orang yang telah berdusta di dalam beragama. Kemudian mereka, di antara sifatnya adalah solat dengan niat untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Artinya niatnya bukan kerana Allah. Solat ibadah yang dibuat, tapi bukan kerana Allah. Maka dia menjadi golongan yang dimurkai, bahkan dihina oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ma'un. Ini menunjukkan bahawa setiap perbuatan kita, bahkan ibadah kita, mesti sentiasa kita menjaga niat kita kerana Allah. Oleh kerana demikian, Nabi SAW memberitahu kepada sahabat yang berhijrah, walaupun hijrahmu besar, tetapi janganlah kerana dunia. Walaupun hijrahmu besar, tapi janganlah kerana wanita kamu berhijrah. Jika itulah yang kamu lakukan, maka niat itu akanlah sampai kepada apa yang kamu lakukan, itu akan sampai kepada apa yang kamu niatkan. Tetapi ubahlah niatmu kepada kerana Allah dan juga Rasul, maka menjadilah kita orang yang beruntung dunia dan akhirat. Oleh kerana demikian, secara kesimpulannya, para penonton dirahmati yang muliakan oleh Allah Ta'ala, hari-hari kita pergi bekerja,
Niat kita kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana untuk mencari rezeki yang halal kerana Allah. Kerana untuk menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah kerana Allah. Maka bila kita menjejakkan kaki menuju ke tempat kerja kita dengan niat kerana Allah, setiap dari langkah dan perjalanan kita itu akan dihitung pahala oleh Allah SWT. Dalam pekerjaan kita yang kita lakukan dengan jujur, kita tidak mencuri tulang, kita lakukan dengan ikhlas, maka pekerjaan kita menjadi barakah. Yang bukan hanya kerja untuk dunia, mendapat habuan dunia, tetapi ia mendapat habuan kepada akhirat kita. Maka begitulah juga dalam ibadah kita. Salat kita, sedekah kita, kita baiki hati kita supaya tidak melakukan niat kerana yang lain, melainkan hanya kerana Allah SWT. Maka salat kita, bila kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita menyatakan Allah yang maha besar, dan niat kita salat itu kerana Allah. Maka salat tidak lagi menjadi beban bagi kita, tetapi salat menjadi kerehatan dan menjadi satu tempat di mana kita memperbaiki diri kita dan menenangkan diri kita dalam seharian 5 kali sehari semalam. Maka begitulah juga di dalam setiap ibadah kita, kita baiki hati kita kerana Allah, maka Allah memandang kepada hati kita. Niat yang baik menjadikan ibadah itu diberkati, diterima oleh Allah Ta'ala, manakala niat yang buruk pula sesuatu yang ditolak oleh Allah Ta'ala. Sebab itu orang-orang munafik, Allah Ta'ala pesan dalam Quran sehingga Allah turunkan surah Al-Munafiqun. Allah Ta'ala sebut tentang nifaq, penyakit-penyakit hati yang menyebabkan kemunafikan, di antaranya kerana tidak menjaga niat hati. Mereka beribadah tetapi hatinya bukan niat kerana Allah, tetapi niat untuk merosakkan agama. Maka na'udzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan daripada niat yang tidak baik dan sentiasa hati kita diperbaiki untuk niat yang baik, disucikan oleh Allah Ta'ala, dipermudahkan urusan kita untuk mencontohi apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, kita menjadi hamba Allah yang berjaya dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang sentiasa dipimpin Allah Ta'ala pada jalan siratul mustaqim, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.